Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Amir Aizat bin Muhammad Hari. Nombor metrik A165963. Jadi pada hari ini saya akan membuat video tentang video pembentangan laporan latihan industri untuk semester 1. Okey. Untuk pengetahuan, sepanjang semester 1 ini saya telah menjalani latihan industri di bawah agensi SFE Consultants Liam Berhad. Okey, pertama kita pergi kepada objektif ataupun matlamat latihan industri ini diadakan. Yang pertamanya adalah untuk mempersiapkan para pelajar ataupun graduan yang bersedia dari sudut mental dan pengetahuan dan berkemampuan untuk menempuh alam pekerjaan kelak. Okey, dan yang kedua adalah untuk memberi pendedahan tentang situasi sebenar dunia pekerjaan. Mungkin kita dapat para pelajar dapat benda ataupun belajar benda baru yang mereka belajar selain daripada yang diajar dalam kelas. Okey, dan yang ketiga adalah untuk mengukur komunikasi sosial pelajar. Ini dapat diukur bagaimana para pelajar itu uh, berkomunikasi dengan pihak majikan, pihak staf yang lain ataupun pihak klien. Mungkin dari segi kita menyelesaikan masalah ataupun memberi pendapat. Okey, kita pergi kepada latar belakang agensi. Cara ringkasnya, SFE Consultants Liam Berhad ini lokasinya terletak di Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Okey, ringkasnya SFE Consultants ini menyediakan khidmat dalam bidang environment, khususnya seperti monitoring, audit dan juga report. Contoh report EIA, ESCP, EMP dan sebagainya. Ini kerana disebabkan oleh SFE Consultant Liam Berhad dibarisi oleh orang-orang yang berpengalaman ataupun certified person dalam bidang alam sekitar, dan juga lead auditor ISO dan sebagainya. Okey, sepanjang semester ini saya telah menjalani pelbagai aktiviti dan saya kelaskan kepada 3. Yang pertamanya adalah environmental monitoring, kedua adalah audit dan yang ketiga adalah penulisan report ataupun laporan. Okey, kita pergi kepada monitoring dulu. Secara amnya monitoring ni ada 4 matlamat. Yang pertamanya adalah untuk menentukan perubahan sekitar ataupun environmental changes disebabkan oleh aktiviti ataupun projek yang dijalankan di satu kawasan tersebut lah. Okey, dan yang kedua adalah untuk mengumpul data. Ada 3. Yang pertama adalah kualiti air, udara dan juga bunyi. Yang ketiga adalah untuk memastikan setiap aktiviti ataupun projek patuh terhadap perundangan ataupun standard yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Nombor 4 adalah untuk memastikan aktiviti pembaikan selepas projek itu dijalankan tidak memberi kesan yang besar, okey, terhadap kawasan sekitaran tersebut lah. Okey, monitoring yang saya telah lakukan ada 3, iaitu bunyi, udara dan juga air. Okey, sepanjang saya menjalankan aktiviti monitoring ini, saya telah diperkenalkan dengan beberapa instrumen untuk menjalankan aktiviti monitoring. Sebagai contoh, bunyi kita ada sound level meter, udara untuk PM 2.5 kita gunakan thermo combined sampler, dan juga air kita gunakan YSI parameter ataupun YK 2005 Lutron. Okey, sepanjang kita monitoring ni, kita tertakluk kepada laws ataupun regulation yang kita boleh dapatkan sebagai contoh daripada laporan EIA. Contoh sebagai bunyi, kita gunakan guidelines dia. Contoh kalau suatu kawasan tu, kita tengok dia schedule berapa dan juga apa limit-limit dia. Tak boleh lebih daripada berapa dBA dan juga sebagainya. Kalau udara, kita untuk PM 2.5, kita gunakan New Malaysia Ambient Air Quality Standard PM 2.5. Kita boleh dapatkan standard ni dekat laman web DOE. Dan juga air, kalau kita gunakan, untuk air lah, untuk monitoring air, kita gunakan National Water Quality Standard lah. Kita nak, contoh kalau kita ambil sampel air tu, kita nak tentukan dia kelas berapa, kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan juga sebagainya. Okey,
Untuk testing method ni maksudnya kita dah dapat data tu and then kita nak extract data tu macam mana. Contoh sebagai kalau data bunyi ni, so sound level meter ni kita connectkan dengan komputer dan dia akan extract data tu kepada Microsoft Excel dan kita boleh dan dia ada formula dia lah untuk menetapkan berapa nilai bacaan tersebut lah. Okay, nanti bacaan ni kita akan kita akan sediakan dalam report lah. Okay, kalau udara sebagai contoh berat kertas suras sebelum dan juga selepas. Kalau air, monitoring air ni kita buat parameter in situ. Sebagai contoh kita nak ukur COD, BOD dan pH dan juga ex situ. Ex situ ni kita akan sebagai contoh bahan-bahan chemical lah. Bahan-bahan chemical dalam air dan biasanya kita buat ni di dalam makmal. Okey, yang ni sebagai contoh lah result. So mungkin ini adalah result yang akan ditulis dalam laporan. Sebagai contoh environmental monitoring report. Pertama sekali mestilah sebelum projek dijalankan kita akan buat baseline monitoring dulu. Kita nak tengok sebelum projek tu dan dia ada tempoh masa yang ditetapkan. Okey. Contoh ni sebagai water kan, all parameter ni comply with class 3, okay, except BOD. Dan sebagai contoh ambient air comply dengan Malaysia Ambient Air Quality. Noise ni dia comply dengan beberapa limit decibel yang telah ditetapkan, contoh sebagai schedule 1. Contoh kalau schedule 1 macam kilang sawit schedule 1 tu dia dekat guideline dia schedule 1 business zone. So dia ada berapa limit dia, kurang daripada 60, tak boleh lebih daripada 65 sebagai contoh. Okey. Macam saya cakap ni, ini adalah laporan monitoring report je lah yang kita keluarkan lah. Okey, ini sebagai lampiran je lah. Ini sepanjang saya menjalankan aktiviti environmental monitoring, iaitu projek Kuari KBE. Saya telah buat boundary noise. Okey, boundary noise monitoring. Kita nak ukur bunyi genset dia, bunyi genset projek Kuari. Tak silap saya ni projek Kuari Batu. Okey, dan juga dark smoke observation. Okey, sebenarnya yang ada petak-petak ni adalah Ringelmann chart. Dia sebagai satu petunjuk skala. Kita nak tengok kalau genset ni biasanya dia keluarkan asap yang banyak lah. So dark smoke ni kita tengoklah berapa asap yang keluar lah daripada genset tersebut dan kita listkan dalam borang yang telah kita sediakan lah. So daripada list tu kita tengok dan kita menjalankan kira menggunakan formula yang telah ditetapkan dan bacaan dia kita akan keluarkan dalam laporan dia lah. Okey, yang kedua ini adalah boundary noise monitoring kilang sawit Felda Padang Piul Pahang. Kita tak silap saya telah tetapkan sepanjang monitoring tu ditetapkan 4 point. So kita nak tengoklah boundary bunyi, mungkin bunyi semasa proses tu kilang tersebut comply ke tidak dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar ataupun MPSO lah. Terakhir sekali environmental monitoring, saya telah buat water quality, ambient air, PM2.5 dan juga boundary noise bagi projek flyover Sarjana Putra. Dan banyak yang saya belajar daripada sini, contohnya cara untuk handle cara kita tengok diorang buat institut parameter dan contoh bagaimana kita nak memulakan untuk buat monitoring untuk ambient air quality. Okey, seterusnya bagi aktiviti yang kedua, saya telah didedahkan dengan proses audit. Okey. Pertamanya kita pergi pada 3 matlamat audit. Audit matlamat yang pertama adalah untuk menentukan status projek itu mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dan yang kedua adalah untuk mengurus dan mengurangkan kesan ataupun kesan projek ataupun aktiviti terhadap alam sekitar. Dan yang ketiga adalah untuk menyediakan laporan tanpa menyebelahi sebelah pihak berkaitan isu alam sekitar. Okey, ini adalah
apa gambar sepanjang saya menjalankan audit. Pertamanya, biasanya lebih mudahnya audit ni dia ada notification dulu, and then kita datang ke site contoh, and then kita meeting, and then site visit, and then kita buat conclusion daripada apa audit tu, dan kita bagi tahu kepada pihak klien apa ini apa dapatan daripada audit tersebut lah, dalam bahasa mudahnya. Okey, macam saya cakap tadi, pertama kalau kita nak buat audit ni, kita kena notify kita kena dapatkan notify daripada jabatan alas kita dulu. Bila jabatan alas kita dah accept, then baru kita buat audit plan. Audit plan ni kira macam rancangan lah. Dia rancangan masa kita buat audit tu, apa benda yang kita kena buat. Okey, apa benda regulation yang kita kena follow, okey, sepanjang kita buat audit tersebut. Okay, dan ni sebagai contoh pre-audit checklist, dan ni audit checklist, apa benda list yang kita kena ni, benda ni comply ke tidak ataupun tak comply langsung dengan syarat yang ditetapkan oleh DOE dan sebagainya. Okay, dan terakhir sekali, sepanjang semester inilah saya telah terlibat secara langsung dalam buat laporan audit. Okay, ini sebagai salah satu contohnya. Dan yang kiri sekali adalah audit kilang sawit Pancing di Felda Sungai Pancing Pahang. Kedua yang tengah ni adalah projek sekolah di Kuala Selangor, dan yang ketiga adalah juga kilang sawit Kecaubi Pahang. Okey, tidak dilupakan juga saya didedahkan juga untuk membuat monitoring report. Okey, so daripada report-report yang saya telah buat ni, mungkinlah tak sepenuhnya, mungkin lebih 50% saya dah tahulah method dia, apa benda, step-step dia, okey, macam isi kandungan dia, apa benda. So ini sepanjang saya buat report ni, saya juga telah dibantu oleh beberapa staff yang lain lah. Okey. So, kesimpulannya sepanjang saya menjalankan latihan industri ini, okey, sama juga macam matlamat tadi. Okey, yang pertama adalah latihan industri ini dapat membekalkan para pelajar dengan pengalaman dan pembelajaran yang berguna. Macam saya cakap tadi, saya pelajar yang menjalani latihan industri ni, dia dapat dua-dua lah. Satu, pelajaran dalam kelas oleh pensyarah, dan yang kedua adalah pembelajaran oleh orang yang berada dalam bidang kerja tersebut. Okey, yang kedua, untuk dapat menentukan tahap keyakinan pelajar dalam berkomunikasi. Maksudnya pelajar dapat berpeluang lah untuk get along, okey, bukan saja dengan rakan-rakan mereka, tapi juga dengan orang yang lebih tua daripada dia. Okey, sepanjang mereka menjalani latihan industri lah di tempat kerja mereka. Dan yang terakhir sekali, dapat menimba ilmu dan pengalaman yang banyak sebagai aset untuk bergerak ke dalam dunia kerjaya yang sebenar. Maksudnya kita dah siapkan diri kita siap-siap. Apa benda. Kalau kita dah masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita dah boleh kata macam dah ready lah, dah sedia lah. Okay, untuk bekerja lah pada masa yang akan datang. Jadi itu sajalah laporan latihan industri saya pada semester ini. Diharap segala kekurangan ataupun kelemahan harap dapat dimaafkan. Okey, insya-Allah untuk bagi semester seterusnya saya akan terus belajar dan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman, pembelajaran, okey, untuk sebagai persediaan saya dalam menuju ke dunia kerjaya pada masa yang akan datang. Sekian saja video pembentangan latihan industri saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera kepada semuanya. Terima kasih.